إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آل الكرام شؤونهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل الأمور لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. Wahai manusia, sekiranya kamu menaruh syak tentang kebangkitan makhluk, yakni hidup semula pada hari kiamat, dibangkitkan daripada kubur mereka, kalau sekiranya kamu syak, maka perhatilah kepada tingkatan kejadian manusia. Kerana sebenarnya kami telah menciptakan kamu dari tanah, kemudian daripada setitik air benih, kemudian dari seketul darah beku, kemudian dari seketul daging yang disempurnakan kejadiannya, dan yang tidak disempurnakan kami jadikan secara yang demikian kerana kami hendak menerangkan kepada kamu kekuasaan kami. Dan kami pula menetapkan dalam kandungan rahim ibu itu mengandungi, yang mengandung itu apa yang kami rancangkan ke suatu masa yang ditentukan lahirnya. Kemudian kami mengeluarkan kamu berupa kanak-kanak. Kemudian kamu dipelihara hingga sampai kepada peringkat umur dewasa. Dan dalam pada itu ada di antara kamu yang dimatikan semasa kecil atau semasa dewasa. Dan ada pula yang dilanjutkan umurnya ke peringkat nyanyuk, sehingga ia tidak mengetahui lagi akan suatu yang telah diketahuinya dahulu. Hilang habis ingatan. Dan ingatlah satu bukti lagi. Engkau melihat bumi itu kering. Kemudian apabila kami menurunkan hujan menimpanya, bergeraklah tanahnya dengan tumbuh-tumbuhan yang merecup tumbuh, dan gembur membusutlah ia, serta ia menumbuhkan berjenis-jenis tanaman yang indah permai. Kedua-dua kenyataan yang tersebut membuktikan bahawa sesungguhnya
Allah Subhanahu wa taala jualah Tuhan yang sebenar-benarnya yang berhak disembah. Dan sesungguhnya dialah yang menghidupkan makhluk-makhluk yang mati, dan dialah jua yang maha kuasa atas setiap sesuatu. Dan bahawa sesungguhnya hari kiamat itu tetap akan datang, tidak ada sebarang syak padanya. Dan bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan, menghidupkan semula orang yang di dalam kubur. Tafsir ini, dalam ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebut bukti kekuasaannya, dalil, burhan, bukti yang menunjuk ke atas kekuasaan mutlak Allah Subhanahu wa taala. Ini dipanggil ayat Al-Manzurah, mana tanda bukti yang dilihat dengan mata kepala manusia sendiri melalui perkhabaran ayat Al-Maqru'ah, ayat yang dibaca. Ayat maknanya tanda. Maka tanda yang dibaca ialah Quran. Tanda yang dilihat ialah segala kejadian makhluk. Jadi sini tanda yang dibaca Al-Quran menunjuk ke arah tanda yang dilihat dengan jelas oleh mata manusia, iaitu Allah Subhanahu wa taala menerangkan supaya manusia melihat bukti kekuasaannya, bagaimana dia telah menciptakan manusia dari tanah. Dia tak ada hujah orang-orang kafir yang jahil yang mengatakan macam mana dah mati nak hidup balik. Ya, dia tidak sedar dulu dia langsung tak ada. Bahkan Tuhan jadikan dia pula dari tanah. Allah Ta'ala boleh mencipta dari apa bentuk yang dia kendaki. Jadi dari tanah, dari bahan apa, itu ikut dia sebab kendak dia. Satu. Iaitu Nabi Adam alaihissalam, jadikan daripada tanah. Kemudian keturunannya dari setitis air mani. Ya, setitis kejadian kedua, keturunan daripada air benih. Itulah makna kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Setelah 40 hari berada dalam rahim, menjadi segumpal darah. Daripada mudghah kepada nutfah, kepada alaqah, daripada alaqah kepada mudghah, lalu ditiup roh. Jadi segumpal maknanya darah. Kemudian segumpal darah itu setelah 40 hari, itu dalam hadis sahih diterangkan pula, menjadi segumpal daging yang tidak berbentuk, lalu beransur-ansur. Terbentuknya dari daging itu kepalanya, dua tangan, perut, dua paha, dan kaki, dan seluruh anggota badannya. Maka ada kalanya segumpal daging itu gugur, berlaku guguran sebelum sempurna bentuk. Kadang-kadang sudah menemui bentuk secara sempurna. Setelah berlaku 40 hari, Allah SWT mengutus malaikat. Ya, setelah berlaku 40 hari. Maknanya pusingan tadi 40. Mengutus malaikat untuk meniupkan roh ke dalam segumpal daging itu, dan barulah menemui bentuk yang sempurna. Sama ada lelaki ataupun perempuan. Kemudian telah tercatat rezekinya, umurnya berapa, ajalnya, nasibnya, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Ibnu Mas'ud
bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Inna khalqa ahadikum yujma'u fi batni ummihi arba'ina lailatan summa yakunu 'alaqah misla zalik summa yakunu mudghah misla zalik summa yab'asullahu ilaihil malak wa yu'maru bi arba'i kalimat fayaktubu rizqahu wa amalahu wa ajalahu wa syaqiyyun aw sa'idun summa yunfakhu fihi ruh." Sesungguhnya ciptaan salah seorang di antara kamu ialah berkumpul di dalam perut ibunya 40 malam. Kemudian selama masa itu menjadi segumpal darah. Kemudian semasa itu, mana 40 malam, 40 hari lah, menjadi pula seketul daging, segumpal daging. Kemudian diutuslah oleh malaikat, yang diutus oleh Ta'ala, seorang malaikat dengan diperintahkan mencatat 4 perkara, iaitu rezekinya, amalnya, ajalnya dan nasibnya. Semua dah siap. Nasib dia malang ataupun mujur, mana baik ataupun buruk ataupun baik. Kemudian ditiup roh ke dalam daging itu, ya, barulah ditiupkan akan roh. Itulah dimasukkan akan diri kita ke dalam sarung baju dia, sangkar. Allah. Kemudian Allah SWT berfirman selanjutnya, "Kemudian setelah kamu berada dalam rahim selama waktu yang telah ditetapkan 120 hari itu, ya, 40 bulan. Dikeluarkan kamu setelah itu, maknanya proses lengkap 9 bulan, jadi bayi yang lemah tubuhnya. Ya, nak berjalan, tak boleh. Dulu lama baru boleh mengangkat. Kan? Itulah proses sampai dibangun berjalan maknanya. Adapun lemah asal-asal dia dhaif. Kali insanu dhaifah. Jadikan manusia dalam kedhaifan. Allah. Dikeluarkan kamu sebagai bayi yang lemah tubuhnya, lemah pendengarannya, penglihatan, panca indera, ya, dan alat pemikiran beransur-ansur diberikan, ya, kamu kekuatan dan kedewasaan, sehingga setelah mencapai kekuatan itu dikembalikan kamu kepada keadaan semula dengan menjadi umur yang panjang, jadi kekuatan panca indera, ya, mana merosot ke tingkat yang paling rendah. Ia telah dimaksudkan dengan kata arzalil umur, iaitu panjangkan umur sampai peringkat dinyanyuk. Ada setengah sampai dah main tai goreng. Dah makan kata tak makan, tak ada apa. Jadikan berbagai-bagai. Di sini teruji orang yang menjaga lah anak-anak ni. Tak silap dia jadi anak derhaka. Ya. Barang siapa yang tidak dapat meraih syurga oleh kesempatan hari tua ibu bapanya, maka orang tu paling celaka, kata Nabi SAW. Paling celaka manusia. Atau Nabi dia sempat jumpa hari tua ibu dia. Bapa dia umur 80, mak dia umur 70 misalnya, kan. Cakap kadang-kadang berulang-ulang, jalan dia tak kuat. Tiga tu jagalah. Tak betul-betul jaga, dia kena laknat Allah Ta'ala. Ya. Dia tak jaga dengan baik, dia kena manis muka. Ya. Kalau dibasuh tai mak dia pun dia kena manis muka. Jangan dia tekap hidung. Kan. Dia
tekap hidung ni jaga berdosa dia tuan. Ya, di bahasa umum dia tekap hidung. Mak dia kata dala tak payah le, mak dia kata. Tu makna dia sudah rasa hati tuan. Dia sudah rasa hati. Macam boleh. Dia jaga kita macam tu. Tai kita semua. Ya. Tengah masak dengan punti, basuh tai, basuh tak ada nak jaga tuan. Ibu bapa memelihara anak, harapannya anak dia apa? Baik. Mak anak pula pergi anak lambat nak mati gitu. Orang tua dia turun lah lambat nak balik gitu. Dia cakap macam tu dia kena laknat daripada Allah SWT. Ya, bahaya tuan-tuan. Ya, seorang sahabat bukan macam kita ni. Sahabat Rasulullah SAW nak mengucap tak boleh. Tapi tak disebutkan nama dia. Ya, dia panggil Rasulullah SAW. Rasulullah datang tengok, Rasulullah kata pergi panggil ibu dia. Rasulullah tahu dah. Ya. Apa kes Rasulullah tanya, dia sebenarnya Rasulullah, aku terasa hati dengan dia. Sebab apa? Sebab dia melebihkan isteri atas ibunya. Jaga tuan. Dia lebihkan isteri ke dah mak dia buat tak pandang. Tu anak puaka dia panggil. Nak cempak neraka memang patut panggil. Ya. Jangan sekali-kali kita lebihkan isteri di atas ibu kita tuan. Ya, ini pun sulit benda ni. Padahal dah hadis saya katakan amaratus saat, tanda kiamat. Ya, yang mana ibu bapa akan melahirkan tuan. Mana pun tuan, bisa anak asuh bapa dia dibuat macam hamba je. Kan? Dia horn dia pin, berlari orang tu bukakan gate. Ni akan orang gaji siapa tu? Tu mak saya. Mak kau macam tu. Ni anak puaka ni. Ya. Lepas tu basuh baju pula ke baling. Mak basuh Wah. Kau ingat kadam kau tu. Patutnya kau kena basuh baju mak kau tu. Kan? Ni pakai baling ni. Itu semua nak kena gendam dalam neraka. Nak kena humban dalam neraka. Allah. Seorang ulama besar ni, dia makan dengan ibu dia berasingan. Sebab apa? Dia hidangkan dulu untuk ibu bapa dia. Dia siap makan semua, barulah dia makan. Dalam tanda kenapa Sayyidi Syekh tak berani makan dengan mak? Aku takut dia tu. Dengan bapa aku takut aku nak ambil daging atau ikan tu yang mak aku nak ambil sebab aku dah potong dulu. Ya, mak dia pun nak cekut ikan tinggi, dia dah angkat dulu. Kan? Itu aku takut dia tu. Ini dia makan-makan. Mak nak makan dia tu ada lebih saya makan. Kau ingat mak kau kucing, anjing. Natangnya anak. Ni anak kena humban neraka. Ya, banyak berlaku ini kan. Sebab apa tidak ditarbiah dengan agama. Ya. Puas pula anak. Lepas tu dah besar, mak dia jadi hamba dia kan. Ya. Kita boleh dah tua, jangan lagi beri dia apa? Susah-susah. Sebab dia nak balik. Umur 70-80 nak balik masuk kubur dah kan. Pergi bawa di masjid surau, pergi badat. Ni bawa padang golf pula kotak dia. Mak dah nak mati dah, dia pergi bawa dia lah round padang golf. Ni anak gila begini. Mak dah nak saat akhir tu pergi bawa tempat ibadat. Biar dia mati dengan dekat dengan Allah Ta'ala. Kan? Tapi anak tak terbiar, tak ada jauh agama, jadi macam itulah. Ya? Akhirnya mati dalam lalai orang tu. Tengah tengok menggok, kan? Takkan ke berat kerja. Sebab dikira di ujung umur al-imra bil khawatim. Kiraan umur manusia dikira di ujung umur. Indan tihai ajalihim. Ya, ketika akhir umur tu dia keluar baik atau tidak. Sebab kita kena jaga betul-betul dan jaga mak bapak ni cukup besar pahala dan bala dia cukup besar. Tak kena jaga bala besar. Dia kena sentiasa senyum dan. Sentiasa senyum mak bapak. Sebab tu tengok wajah ibu bapak tu boleh pahala. Dia tengok dengan senyum tu kan, boleh pahala kita. Wala taqul lahumā uff. Uff tak boleh tak? Pergi sana. Nanti lu. Tu pun tak boleh tak? Ada berungut lagi orang tu yang mengungut. Lambat no itu. Kan? Macam-macam dah biasa nak cerita 1001 perangai dia. 1001 macam perangai dia tuan-tuan. Ujian tuan-tuan. Ujian besar. Allah. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, maksudnya ayat di atas, cubalah engkau lihat bumi yang kering. Dia nak tunjukkan supaya si bodoh di kalangan kafir ini tengok. Orang mati duduk balik dia pelik pula. Ya ke mati balik dia? Kau tengok bumi kering macam mana?
Dah kering kontang, tuan siram dengan air, pum, mengepul hijau balik, dia naik. Tu. Apabila Allah Ta'ala menurunkan air hujan di atasnya, hiduplah bumi itu dengan suburnya, kan? Tadi dah kering, dah tak ada. Selai hijau pun tak ada. Kan? Siramkan air, pum, naik balik. Macam itulah Ta'ala nak hidup lebih mudah. Menumbuhkan berbagai-bagai tumbuhan. Jadi hidupnya tumbuhan yang kering, memberi pengajaran kepada orang yang berakal. Supaya melihat macam itulah besok. Dah mati habis, orang kiamat kan, maka ditiup sangkakala. Ya, menjadi sebab untuk hidup balik. Hak ni ditiup apa? Dicurahkan air dari langit. Curah air, hidup balik. Ya, yang menghidupkan al-ihya minallah. Menghidupkan tu daripada Allah Ta'ala. Allah. Dengan seburuk-buruk. Menumbuhkan berbagai-bagai tumbuhan dan tanaman yang indah. Menghasilkan berbagai jenis buah-buahan. Kurniaan Jawa tu, dia. Maksudnya kita tengok kalau petani dan sedap dia tengok kuasa besar Tuhan. Ya, dia semai benih pum pecah. Falikul habbi wan nawa. Kan? Itu kita baca sebelum pada waktu terakhir baca ayat. Mana Allah Ta'ala falik, dia memecahkan. Habbi wan nawa, maknanya biji-bijian. Kalau satu dunia bagi cempak biji gandum, gandum tak pecah. Cempakkan padi tak pecah, dia tak bercambah. Meraung satu dunia kan. Dia cempak apa benih tak hidup. Kering kan. Ya, berpuluh-puluh ribu hektar dia buat ni ladang kering aja. Simba dia hujan pun dia tak pecah ke macam. Menjadi anak manusia kan meraung ni. Yang membelahkan dia. Ya Ta'ala suruh tengok af'al dia. Dia yang membuat segala-gala. Ya. Dah pecah pula naik pula tumbuh-tumbuhan kan. Naik sikit subur tengok. Kalau tengok proses sampai kepada motif hasil tu masya-Allah. Ya, betapa besar kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa besar nikmat dia. Kalau dia mati ke semua meraung. Guna menumbuhkan berbagai tumbuhan dan tanaman yang indah, menghasilkan berbagai jenis buah-buahan. Dia kata, mata ataka ashhadaka birrah. Bila Tuhan beri kamu sebarang bentuk nikmat, sebenarnya ashhadaka birrah. Tuhan nak tunjukkan pada kita apa? Dia yang memberi, dia pengurnia. Iaitu jangan ambil, jangan guna, jangan pakai, melainkan kita sedar bahawa ini kita sedang menggunakan nikmat Allah Ta'ala. Barulah hati dia apa? Ada karen dekat Tuhan. Ini dah dia pakai bedal ditutuin. Sebab tu hikmat kita baca bismillah. Apa nak buat bismillah supaya ingat. Dan menghasilkan berbagai jenis buah-buahan. Buahan macam-macam tak terkira, macam jenis dia. Maka ini juga merupakan satu bukti bagi kekuasaan Allah Ta'ala bahawa sebagaimana dia berkuasa menghidupkan bumi yang sudah mati, berkuasa menghidupkan makhluk yang sudah mati. Kerana dialah pencipta dia. Al-Khaliq dia. Lain semua dia banding makhlukat. Makhluk Allah Ta'ala berarti. Allah. Kemudian Allah berfirman dalam surah Yasin pula. Wa daraba lana masalan wa nasiya khalqah qala man yuhyil izama wa hiya ramin qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim alladhi ja'ala lakum minasy syajaril akhdari naran fa idza antum minhu tuqidun. Serta ia mengemukakan satu misal lah, perbandingan kepada kami yang tentang kekuasaan itu. Dan ia pula lupakan keadaan kami menciptakannya sambil ia bertanya, siapa yang dapat menghidupkan tulang-tulang yang telah hancur seperti debu? Ditanya pula. Pasal kau tak tanya dulu, saya daripada tak ada kepada ada, siapa jadikan? Daripada tak ada kepada ada. Ini dah jadi. Mengulang balik, kalau aku ajar mengulang tu lebih senang. Bagi Allah Ta'ala tak ada payah. Wa ma zalika 'ala Allah bi'aziz. Tak ada satu pun benda yang payah bagi Tuhan, ya. Dia boleh buat. Benda tu bila benda masuk dalam minal jaizat, benda yang harus, maka dia masuk dalam ta'alluq qudrat dan iradat Allah Ta'ala. Ada pun benda yang wajib, mustahil atau tak masuk. Ya. Ni dia tanya, boleh tak Allah Ta'ala jadikan anak dia?
Mula-mula kita kepala otak kau ni. Orang jenis mau dibanggang sekali. Ya, dia kata Allah Ta'ala ada kuasa kan? Boleh tak Allah jadikan anak bagi dia? Kita nak tanya dulu, anak bagi Tuhan apa hukum? Kita tanya, anak bagi Tuhan apa hukum? Ha? Apa hukum? Mustahil. Kudrat dan iradat takluk pada apa? Jangan jawab. Boleh ikut, tak boleh ikut, jangan ikut. Dia tak main ikut. Ini bukan kasih amat. Ya, nak main nombor kod lah. Tanya dia dulu. Kalau kata, boleh tak Allah jadikan anak bagi dia? Tanya dia, anak bagi Tuhan apa hukum? Kalau dia kata mustahil, kudrat dan iradat bertakluk pada benda apa? Kita sekolah ke dia. Sekolah ke dia dulu. Kudrat dan iradat takluk pada apa? Benda harus. Dia tak takluk pada benda wajib dan tak takluk pada mustahil. Ya. Anak bagi Ta'ala adalah mustahil. Maka kudrat tidak takluk pada mustahil. Kalau takluk pada mustahil jadi apa? Mengubah hakikat. Ya, benda mustahil tak ada, dah boleh ada pula. Satu. Atau meniadakan benda mustahil, itu tahsilul hasil. Tak kena juga. Kalau bertakluk pada benda wajib, ya, tahsilul hasil. Boleh tak Allah Ta'ala jadikan ilmu bagi dia? Ilmu dia ada nak jadi apa? Ilmu tu benda qadim, benda yang wajib pada Allah. Sebab tu dia tak takluk benda wajib dan tak takluk pada benda mustahil. Kalau takluk pada benda wajib, membawa kepada tahsilul hasil. Menghasilkan benda yang dah ada, dah buat apa? Kalau takluk pada benda mustahil, mana mengubah hakikat. Jadi Allah Ta'ala takluk kudrat daripada benda harus saja. Apa benda harus minal makhlukat, daripada segala makhluk. Itu Tuhan jadikan. Ya. Faham ni ya? Dia mudah misal macam inilah. Telinga, takluk dia apa? Mendengar. Mata, melihat. Kita pergi doktor, tolong tengok telinga saya sikit lah. Telinga saya tak nampak. Doktor kata apa? Kau ada gilo. Sebab apa? Itu bukan takluk. Takluk ni peranan, tugas dia. Kalau kita tengoklah saya telinga tak apa jelas pendengaran, barulah telinga tu ada masalah. Ini suruh tengok telinga sebab telinga dia tak boleh nampak. Kau nak maut. Tengok mata saya tak apa dengar lah kata. Wah. Tu. Maknanya mata tidak dikatakan lemah apabila dia tidak mendengar. Telinga tak dikatakan lemah, tak dikatakan rosak, tak dikatakan maknanya bermasalah kalau telinga itu tak boleh melihat, sebab tu kan takluk dia. Ya, Allah Ta'ala tak menjadikan anak, tak dikata lemah sebab benda mustahil. Ya, itu tak termasuk. Habis tu. Dan dia maha mengetahui akan segala keadaan makhluk yang diciptakan. Bukan makna Tuhan tahu tu dah jadi pun tahu sebelum. Kita makhluk yang daif, yang lemah kita semua ni kan. Makhluk ni Tuhan kata innahu kana zaluman jahulah. Ada manusia ni zalim lagi jahil. Pun bila buat kerja ada kertas kerja, ada perancangan. Maknanya bila kita rancang nak buat sebiji bangunan. Bangunan tu dah ada dalam kepala kita. Kita dah tahu dah nak set berapa buka, berapa besar, apa pakar, semua dah siap. Itu makhluk yang lemah. Kalau tak ada kita nak bandingkan. Tak terbanding lah tuan-tuan. Ya. Maha segala-galanya. Ya. Sebelum ada dia dah tahu. Kemudian Tuhan yang telah menjadikan api boleh didapat daripada pohon-pohon hijau yang basah untuk kegunaan kamu. Itu maknanya. Allah punya kuasa. Maka kamu pun selalu menyalakan api dari pohon-pohon itu. Dan semua Tuhan tunjukkan kekuasaan dan kebesaran dia. Habis.
Qala Allah Ta'ala wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabim munir. Sani'a itfihi liyudilla an sabilillah. Lahu fid dunya khiz wa nuziquhu yawmal qiyamati azabal hariq. Dzalika bima qaddamat yadak. Wa anna Allah laisa bizallamin lil abid. Dan ada di antara manusia yang membantah dalam perkara-perkara yang berhubung dengan Allah Ta'ala dengan tidak berdasarkan sebarang pengetahuan dan tidak berdasarkan sebarang keterangan dan tidak juga berdasarkan mana-mana kitab Allah yang menerangkan kebenaran. Ia membantah sambil memalingkan sebelah badannya dengan sombong, angkuh sehingga menghalang dirinya dan orang lain dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ia akan beroleh kehinaan di dunia dan kami akan merasakan azab yang membakar pada hari kiamat kelak. Dengan dikatakan kepadanya, azab yang demikian ini ialah disebabkan perbuatan tanganmu sendiri, mana usaha kamu sendiri. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala tidak sekali-kali berlaku zalim kepada hamba-hambanya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, yang maksud di sini bahawasanya ada di antara orang-orang yang membantah tentang zat Allah Ta'ala. Mereka membantah sekadar mempertuhankan hawa nafsu, menyombongkan diri. Itu penyakit dia. Mana penyakit sombong, penyakit bertuhankan nafsu, menjadikan manusia tidak akan mengenal akan Tuhannya. Dia akan membantah ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan menjadi orang yang engkar daripada menjadi hamba Tuhan. Dia tidak akan mengenali Tuhan, apatah lagi untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Berpunca daripada apa? Sombong. Buat dosa sombong, dosa besar lagi ni bawah dosa kufur. Ya. Kufur tu sifat. Orang yang bersifat kufur dipanggil apa? Kufrun tu satu sifat. Bersifat dengan kufur dipanggil kafir lah. Nifak itu bersifat. Orang bersifat dengan nifak dia panggil munafik. Tu dia. Mukmin itu ialah iman tu sifat dia. Al-iman. Orang bersifat dengan iman dipanggil mukmin. Jadi sekarang sifat ego, sifat sombong dia. Bawah daripada darajat kufur ialah sombong. Aba wastakbara wa kana minal aba dienggan. Wastakbara rasa sombong besar diri iblis apabila disuruh sujud Nabi Adam, dia tak mau. Kemudian Tuhan pun cop dia wa kana minal kafirin, ada dak ia tergurung oleh orang yang kafir dengan Allah Taala. Sifat sombong ni bahaya dan ya, dia akan menutup daripada pengenalan diri terhadap Allah Taala. Kemudian dia akan dihina oleh Allah Ta'ala dengan sehina-hinanya apa? Dia mempertuhankan nafsu dia. Nafsu kudakan dia. Wah, dia rasa dia hebat. Rupanya dari kuda dilacak oleh nafsu. Firman Allah Ta'ala, "Apara'aita man ittakhaza ilahahu hawahu." Kamu tidak lihatkah wahai Muhammad SAW, mereka menjadikan nafsu sebagai Tuhan mereka. Ya, bila nak buat ibadat dia akan bertembur dengan nafsu. Semua ibadat dia akan bertembur nafsu. Ketiga tu diikut perintah Tuhan ke atau diikut nafsu dia. Situ je kan. Kalau dia tak terkajangkan nafsu dia tak boleh buat ibadat dengan Allah Ta'ala. Ya, nafsu pula terkajangkan dia kan tu. Sebab tu khuruju minan nafs hiya ni'matul uzmah. Dapat keluar daripada belenggu nafsu itu nikmat yang paling besar sekali kan ya. Tu perang sebab tu jihad nafsu ni besar. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Itu dalil mengatakan jihad nafsu tu besar. Ada puak-puak Wahabi ini dia tentang mu'tasawuf, dia pakai hadis, dia membangkitkan hadis tu. Raja'tu min jihadil asghar ila jihadil akbar wa huwa jihadun nafs. Ya, satu peperangan Rasulullah balik, Rasulullah kata kalau kita balik dari perangan yang kecil menuju perang yang besar, iaitu perang nafsu. Dia pun tahulah hadis ni bukan sahih. Hadis ni hadis dhaif, hadis ni adhaf, ada kata maudhu', macam-macam lah. Tuan Guru ni Aziz jawab, tak payah tengok hadis, tengok ayat Quran tu. Quran lebih tinggi martabat daripada hadis. Quran kata apa? Innan nafsa la ammaratun bisu, membutuh matamu gitu.
Tak pandang ayat Quran tu. Ayat Quran 3 taukid itu. Kau tak ngaji nahu, tak ngaji mu'arab. Inna satu taukid. La ammara tu lam muzahlikah atau lam muzahlakah. Diipada takkid. Kemudian yang ketiga jumlatul ismiyah tu. Tu jumlah ismiyah. 3 ni dalam bahasa Arab dia ini makna tu benda tu kuat. Menunjukkan jihad nafsu adalah jihad yang paling besar, tuan-tuan. Kalau ikut kita punya logik akal kita, nafsu tak tumbang kita boleh jadi hamba Tuhan ke? Orang yang melawan Tuhan, orang yang tak boleh buat ibadat, itu semua orang-orang yang telah dibodohkan oleh nafsu. Kita tak terkajangkan nafsu, kita tak boleh, tuan. Kita kena ikat dia. Ikat nafsu dia, kita benamkan dia, barulah kita boleh berdiri tegak menjadi hamba kepada Allah Ta'ala. Kalau kita tak ikat dia, dia pula ikat kita, tuan. Kita tak benamkan dia, dia benamkan kita. Itu nafsu. Lepas tu kita kena apa? Jihad nafsu tu besar. Dalam Quran terang nas dia kan. Kemudian bertujuan hendak menyesatkan orang lain dari jalan yang benar. Mereka ini akan diberi kehidupan yang hina di dunia dan di akhirat. Akan merasa azab api neraka. Yang demikian itu adalah sebagai pembalasan di atas apa yang diperbuat, dan sekali-kali Allah Ta'ala tidak akan menginyani hamba-hambanya tanpa alasan atau tanpa dosa-dosanya. Allah Ta'ala Nabi peringat, turunkan Rasul, Nabi, turunkan kitab, panduan, dan seterusnya. Maka mereka tak nak juga, itu memang dia cari tempat naas maknanya. Itu di antara ayat Allah Ta'ala memperingatkan supaya manusia berdepan dengan satu ujian besar, iaitu berdepan dengan nafsu mereka tadi yang nak membawa kepada jalan haluan kiri, supaya diperbetulkan dia dengan makna panduan daripada kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Taraktu fikum amrain lan tadillu ba'di ma in tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnat Rasul. Aku tinggalkan pada kamu 2 peninggalan, kamu tak akan sesat selama kamu berpegang dengan 2, itulah Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi. Mana doa untuk majlis orang lain situ? Betul. Larangan berganjak dari masjid sebelum berzikir kepada Allah Ta'ala. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, dan kami meriwayatkan kata Imam Nawawi dengan sanad yang sahih di dalam Sunan Abu Daud dan selainnya daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min qaumin yaqumuna min majlisin la yazkuruna Allah Ta'ala fihi illa qamu an misli jifah." Misli jifati himar wa kana lahum hasra. Tidak ada satu kaum yang berganjak daripada majlis. Dia duduk ke, majlis ilmu ke, majlis ceramah ke, majlis mesyuarat ke, tak kira lah, yang tiada disebut nama Allah Ta'ala di sana. Kita baca tasbih kafarah. Habis itu subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tidak bangun bungkau ni. Betul bersorak pula, yo ya. Cengker sakit perut. Kan? Tak ada langsung bertasbih. Jawab dia, kata Rasulullah SAW, kecuali mereka berdiri laksana bangkai kaldai. Dia berdiri itu macam rupa bangkai kaldai, kata Rasulullah SAW. Yang mereka dapati hanyalah kekecewaan, termaksudnya. Mana pun sekali kita, nama kita ada pun azkar, zikrun, azkar, jamak daripada zikr. Mana beberapa maknanya zikir-zikir, bacaan-bacaan, doa-doa yang diajar oleh dan diamalkan oleh Rasulullah SAW mengikut riwayat yang sahih. Sana ada baca, duduk sini ada baca, duduk majlis ada baca, nak bangun ada baca, semua tu. Maknanya apa tu? Alaqah hati dengan Allah adalah rukun yang paling besar dalam kehidupan. Ikatan hati dengan Allah ada perkara yang besar. Di mana saja kena ikatkan diri kita dengan Allah Ta'ala, bahawa dia selamat. Qala An-Nawawi radhiyallahu an, kami riwayatkan juga
dalam Sunan Abu Daud daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu daripada Rasulullah SAW bahwasanya baginda bersabda, man qa'ada maq'adan lam yazkurillah fihi kanat alaihi minallahi tirah wa man ittaja'a madja'an lam yazkurillah fihi kanat alaihi minallahi tirah. Siapa yang duduk di satu tempat dan tidak menyebut nama Allah, maka dia akan mendapat aib dari Allah Ta'ala. Itu mana tirah. Dan siapa yang berbaring di satu pembaringan, letih sangat ni duduk baring atas bangku atau pangkin ke atau katil ke, dan tidak menyebut nama Allah, bismillah, tak ada bom terjongkang tu, maka dia akan mendapat aib daripada Ta'ala. Dia panggil tirah. Perkataan tiratun ni, tirah itu dengan huruf ta kasrah ti dan ra, maknanya baca kasrah, huruf ta baca kasrah ti dan ra pun baca kasrah boleh juga, dia panggil ra takhfif dan ra takhfif. Kasrah dengan huruf ta kasrah, ta bagi bawah kasrah, dan ra takhfif. Ra tu kita ringan, tirah. Jangan kita taskil kuat. Tirah, itu dah tasdid. Tirah bukan tirah, tirah aja. Yang silap baca Pak, era dulu gitu. Dan nama orang. Bermakna kekurangan dan aib. Tirah itu mana kekurangan dan aib. Boleh juga diartikan kekecewaan, seperti tentera pada riwayat yang lain. Itulah tirah, mengalami akan kekecewaan. Mafhum mukhalafah dia tak nak kecewa, dia kena banyak ingat Allah Ta'ala. Ingat dan cara yang diajar oleh baginda Islam, bacaan, sebutan dan sebagainya. Dan satu lagi hadis Rasulullah SAW kami riwayatkan dalam kitab-kitab At-Tirmizi, juga dari Sayyidina Abi Hurairah daripada Nabi SAW, bahawa baginda Islam bersabda, ma jalasa qaumun majlisan lam yazkurullaha ta'ala fihi walam yusallu ala nabiyihim fihi illa kana alaihi tirah. Fa in syaa azabahum wa in syaa ghafara lahum. Tiada satu kaum duduk di suatu majlis tanpa menyebut nama Allah dan tidak berselawat kepada Nabi SAW, mereka kecuali akan mendapat aib daripada Ta'ala. Nama Allah pun tak sebut. Sebab dulu kalau ceramah bagus, ceramah kita baca Quran kan. Tak banyak sikit baca dulu. Ini baru pum macam singgan ni apa. Senonoh. Quran dibaca turun berkat. Kan? Mau ceramah tu insya-Allah ada keberkatan, mudah orang dapat petunjuk dengar. Ayat-ayat Allah Ta'ala dibacakan. Habis. Ya, ke mana-mana jadi tempat duduk tak disebut nama Allah, bismillah pun tak baca. Selawat pun tak baca pun Nabi, makin dia dapat aib. Apabila dia berkehendak akan mengazab mereka, dan apabila berkehendak dia akan mengampunkan mereka. Itu sebab apa Ta'ala. Sebab bila majlis tak sebut itu, kebiasaannya majlis itu akan rosak. Jadi majlis mengumpat lah, kata tak elok kan, itu maknanya. Sebab tu disuruh kita mengingati Allah SWT di mana saja berada, dan zikir di jalanan. Wallah sallallahu alaihi wasallam.